Aidilfitri nanti, kebenaran rentas negeri mungkin tidak dibenarkan. Program tahfiz TVET bermula, perkasa modal insan pusat tahfiz. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah Khamis 15 April 2021 bersama saya Miza Husni Muhammad dan juga rakan jurubahasa isyarat Syarmiza Muhammad Rashid. Jadi terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Hari ini kita mulakan dengan perkembangan berita dari Kompleks Islam Putrajaya bersama Norazlina Nordin dan antara perkongsian mengapa kaedah ru'yah atau melihat anak bulan masih diperlukan. Dan selepas itu kita akan ke RTM Sabah bersama Javina Jim Lajim yang akan berkongsi tentang projek pembangunan infrastruktur di Nabawan. Dan akhir sekali kita ke RTM Sarawak bersama Bu Mawin dan antara tumpuannya lebih 4,000 pencarum yang hilang pekerjaan terima manfaat bernilai lebih 15 juta ringgit. Jadi terus sekian bersama berita wilayah. Kesihatan KKM cadang tangguh perjalanan rentas negeri ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri bulan depan memandangkan penularan COVID-19 masih membimbangkan. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, perkara itu akan dicadangkan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN dan keputusan mengenainya akan dibuat selepas 28 April ini. Memandangkan kes yang saya sebut tadi, harian masih lagi meningkat dan belum stabil, kita mencadangkan supaya rentas negeri untuk Hari Raya kita tangguhkan kerana kita bimbang. Pertama, kedapatan varian baru dalam komuniti virus COVID-19. Kedua, program vaksinasi masih lagi berjalan. Jadi kita perlu untuk kawal keadaan. Terdahulu beliau melancarkan buku Malaysia Health Sector Response to COVID-19 Pandemic, Perspective from the Field di Putrajaya mengenai pertimbangan kebenaran rentas negeri bagi penerima yang melengkapkan 2 dos suntikan vaksin. KKM masih menunggu beberapa dapatan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit yang berpangkalan di Amerika Syarikat. Berhubung penganjuran Bazar Ramadan, operasi akan ditutup sekiranya wujud kluster baharu membabitkan aktiviti bazar. Dan ini berikutan KKM menerima banyak aduan mengenai kegagalan pengunjung terhadap pematuhan SOP di beberapa Bazar Ramadan seluruh negara. Untuk kluster, tentu kita tutup lah. Kalau ada kluster wujud, dia mesti datang orang yang bergejala. Bergejala dia akan reported to us. Kira-kira siasatan ataupun kalau siasatan ataupun investigation kita buat merujuk kepada penjual ataupun mereka yang datang ke situ. Kita ada MySejahtera, saya difahamkan mereka juga perlu rekod QR code di MySejahtera di tempat Bazar Ramadan tersebut. So mudah bagi kita untuk trace punca atau tempat bermulanya jangkitan tersebut. Berkuat kuasa semalam, Datuk Bandar yang dipertua pihak berkuasa tempatan dan pegawai penguatkuasa PBT Grade 19 ke atas telah diberi kuasa mengeluarkan kompaun terhadap individu yang melakukan kesalahan bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 termasuk kesalahan melanggar SOP di Bazar Ramadan.
Atas kebimbangan yang sama, juga pengesanan 17 kes positif COVID-19 membabitkan varian South African B1351, MKN diminta meneliti kembali beberapa kelonggaran yang diberikan termasuk operasi Bazar Ramadan. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin, varian itu dilaporkan lebih mudah tersebar selain mempunyai kadar kebolehjangkitan lebih tinggi dan setengah vaksin kurang efektif terhadap varian tersebut. So I think we need to review, this is my view, I think we need to review some of the kelonggaran yang telah pun diberi. Once the variants spread, then some of the vaccines will not be effective against it. And your rates of transmission will go up. And your fourth wave will be worse than your third wave. Beliau yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan memberitahu MKN bersetuju membenarkan pergerakan rentas negeri bagi individu yang perlu membawa tanggungan atau ibu bapa ke janji temu vaksin. Dia boleh tunjuk apa bukti appointment, janji temu ibu bapa mereka kepada pihak berkuasa, dan kita bagi kelonggaran kepada waris ataupun ahli keluarga yang ingin balik ke tempat ataupun kampung asal mereka. Beliau berkata demikian semasa lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin Negeri Sembilan di Dewan MBS Seremban. Sementara itu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dalam perkongsian di media sosial memaklumkan kes baru positif COVID-19 terus melonjak. Hari ini 2,148 kes baru dilaporkan berbanding 1,889 kes malam, paling tinggi sejak 5 Mac lalu. Sarawak kembali melonjak dengan 512 kes, diikuti Selangor kekal tinggi 459 kes, Sabah 202 kes dan Johor 182 kes. Bagi memastikan keberkesanan pematuhan SOP di Bazar Ramadan dan Aidilfitri, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah mewajibkan pihak berkuasa tempatan PBT meletakkan anggota penguatkuasa masing-masing. Minimum seramai 4 anggota perlu ditugaskan mengikut saiz dan kapasiti bazar. Menerusi satu kenyataan, tugasan kawalan di laluan masuk dan keluar serta rondaan itu juga akan turut dibantu anggota rela. Ia bagi memastikan keadaan bazar sentiasa terkawal, tidak sesak dan semua pengunjung mematuhi SOP mencegah COVID-19. Pemakluman terhadap pelaksanaan SOP di bazar-bazar Ramadan dan Aidilfitri itu turut dihebahkan melalui platform hebahan masing-masing seperti portal rasmi PBT, media sosial dan risalah. Di Melaka, berkat kuasa serta-merta, anggota polis akan ditempatkan di semua 70 pasar Ramadan seluruh negeri itu untuk memastikan peniaga dan pengunjung mematuhi SOP ditetapkan. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali menegaskan tindakan itu diambil berikutan kegagalan pengunjung mematuhi SOP, khususnya penjarakan fizikal. Berdasarkan pemantauan, penganjur dan peniaga pasar Ramadan seluruh negeri sudah mematuhi SOP ditetapkan, namun berlaku kesesakan disebabkan sikap pengunjung. Justru semua pengunjung diingatkan patuh SOP, terutama penjarakan fizikal dan memberi kerjasama supaya penganjuran pasar Ramadan di Melaka tidak dibatalkan sehingga memberi kesan kepada peniaga. Kita letakkan PDRM, saya pun dah maklumkan PDRM untuk memastikan mereka ini mematuhi, dan kalau pengunjung tidak mematuhi, mereka boleh dikenakan kompaun oleh pihak MBMB sendiri pun boleh menggunakan kompaun selain daripada pihak kesihatan sendiri. Pihak kesihatan pun saya minta turun bagi memastikan mereka, terutamanya pengunjung-pengunjung, mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas lawatan ke wad pembedahan kanak-kanak di Hospital Melaka dalam program Santuni Permata Hati Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB. Selain itu, pihak MBMB juga menugaskan seramai 200 penguasa melakukan pemantauan secara serius di semua kawasan pasar Ramadan bawah kendaliannya.
Susulan pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan PKP di 7 daerah di Kelantan, Polis Kelantan menambah 13 lagi sekatan jalan raya SJR di sempadan daerahnya menjadikan jumlah keseluruhan SJR sebanyak 17. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafiin Mahmad berkata untuk PKP kali ini polis juga mengetatkan kawalan dengan menutup kesemua laluan tikus bagi mengawal kemasukan kenderaan ke negeri itu secara haram. Di daerah Kota Baru saja terdapat 3 lokasi SJR, manakala 2 SJR pula masing-masing di daerah Pasir Mas, Bacok, Pasir Putih dan Machang, manakala 1 SJR lagi di lain-lain lokasi. Jadi kalau sebelum ni kita dalam PKPB, kita bebas bergerak dalam negeri, maka bermula malam ini kita akan membuat sekatan-sekatan. Jadi pada rakyat negeri Kelantan dalam kita menyambut Ramadan, kita kena banyak bersabar dan kita patuhilah SOP. Kerana trend COVID di Kelantan ni dalam keadaan menaik. Jadi sama-sama kita tangani masalah ini. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena pelaksanaan SOP PKP di Kelantan di Kota Baru. Dalam pada itu, seramai 500 anggota polis termasuk pasukan sukarela akan bertugas di setiap SJR. Semalam Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pelaksanaan PKP di 7 daerah di negeri Kelantan bermula esok sehingga 29 April ini. Bagi mempercepatkan pemulihan ekonomi negara, sektor swasta perlu menguasai teknologi baharu termasuk peralihan ke arah pendigitalan. Tegas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, penerapan teknologi baharu penting dalam memudahkan proses menjalankan perniagaan terutamanya ketika tempoh pandemik COVID-19. The pandemic has been an enabler for hastening the adoptions of digital solutions. And it is also demonstrated the importance of upgrading and strengthening our technology and infrastructure to ease the process of doing business. And this includes reducing our reliance on unskilled labor as we move swiftly into a phase of automations and digitalization. Sejajar langkah itu, kerajaan telah memperkenal Pelan Jalinan Digital Negara Jendela dan Revolusi Industri 4.0 sebagai agenda transformasi perniagaan. Inisiatif itu diyakini mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital yang mampan. Tan Sri Muhyiddin berkata demikian pada majlis perjumpaan bersama Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri dan pihak industri di Ibu Negara. Kerjasama antara Institut Latihan Perindustrian ILP Kepala Batas dan Madrasah Al-Aminiyah Tahfiz Vokasional Bertam menyaksikan kumpulan pertama Hufaz menyertai program Tahfiz TVET di Pulau Pinang. Diilhamkan pada 2019, program itu akan membantu pelajar tahfiz memperoleh persijilan kemahiran Malaysia yang diiktiraf oleh kerajaan. Laporannya Abdullah Mahyudin. Bermula dengan pengenalan konsep asas pendawaian pada Ogos tahun lalu, hasrat melahirkan tenaga mahir ulul albab terzahir pada tahun ini. 25 hufaz Madrasah Al-Aminiyah Tahfiz Vokasional Bertam diberi peluang menyertai latihan kemahiran secara separuh masa pendawaian elektrik satu fasa di ILP Kepala Batas. Kursus selama 2 tahun itu merangkumi 30% teori dan 70% amali, dijalankan pada hari Sabtu dan Ahad dengan kekuatan 2 tenaga pengajar bagi setiap kelas. ILP sebagai pembekal tenaga mahir kepada industri negara, so saya melihat kerjasama ILP dan Pusat TVET ini di mana di Pusat TVET menekankan lebih kepada kemahiran insaniah dan di ILP lebih kepada kemahiran teknikal. Kombinasi kedua-dua bidang ini saya merasakan boleh menghasilkan tenaga mahir negara yang mempunyai sikap disiplin yang tinggi dan juga berkompeten dalam bidang yang teknikal berkenaan.
Pelajar yang tamat kursus dijangka pada Mac 2023 akan diberikan sijil kemahiran Malaysia SKM tahap 2, seterusnya membolehkan mereka melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Mengenai perancangan masa hadapan, Marzuki berkata pihaknya dalam usaha memperkenalkan kursus lain seperti penyejuk bekuan dan penyaman udara serta telekomunikasi. Bagi peserta kursus, minat mendalam serta penglibatan ahli keluarga dalam bidang elektrik menjadi pendorong untuk mengikuti program TVET Tahfiz itu. Saya memang minat dalam bidang pendawaian. Sebab kalau dengan bidang pendawaian ni kita dapat bantu orang yang kat luar sana yang memerlukan budak-budak engineering, wireman, chargeman macam tu. Dan pembangunan sekarang makin naik. So perlukanlah orang-orang yang chargeman, wireman macam tu. Memang minat kecil? Memang minat daripada tengok orang ke ataupun macam mana? Kadang nak tengok orang. Lepas tu bila orang dah mai tu mula minat, lepas tu masuk bidang ni. Minat masuk sini sebab sebelum ni duk tengok ayah saya pun buat wiring juga. Jadi dari ayah lah. Nampak ayah buat ni jadi minat lah. Okey, selepas ni ada plan ke untuk macam mana lepas habis 2 tahun ni kan? Untuk vaksin ada apa plan lah? Kemungkinan saya sambung diploma ataupun ijazah dekat ILP lah. Untuk kursus ni juga? Saya melihat program Tahfiz vocational ataupun Tahfiz TVET boleh dipanjangkan lagi di peringkat diploma dan juga ijazah. Jadi kebanyakan rata-rata tawaran pembelajaran dalam bidang vocational diasingkan antara Tahfiz dan juga vocational. InsyaAllah ini memberi peluang kepada anak-anak Tahfiz Quran ketika mana mereka melanjutkan pelajaran mereka. Tahfiz Quran mereka sentiasa dibawa. Mudah-mudahan di sinilah akan lahirnya khairul ummah ataupun ahli-ahli Quran yang ulul albab yang akan membawa perubahan kepada negara. Program bawah Jabatan Tenaga Kerja Kementerian Sumber Manusia itu turut mendapat suntikan dana daripada Majlis Pembangunan Bumiputera Pulau Pinang. Baiklah, minat pelajar tahfiz dalam bidang teknikal ataupun TVET ini dapat digilap, dapat diasah menerusi kerjasama antara ILP dan juga pusat tahfiz. Malah sumbangan dan dana daripada kementerian terlibat dilihat dapat memantapkan lagi program TVET tahfiz ini sekaligus melahirkan tenaga mahir kepada negara saat revolusi perindustrian 4.0 menjadi satu kehendak. Pinang dikerak tika bersembang, sirih dipetik untuk dijamu. Dunia akhirat hendak diimbang. TVET disuntik, imarahkan ilmu. Abdullah Mayudin, Berita RTM. Pihak berkuasa tempatan PBT bertindak sebagai medium penyelesai masalah dengan membawa permasalahan rakyat ke pengetahuan pemimpin kerajaan negeri. Meneliti tahun ke-18, Melaka menerima pengiktirafan sebagai bandaraya bersejarah. Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB terus unggul catat pencapaian demi pencapaian. Ikuti laporan Farah Huda Sahiran sempena Hari Melaka Bersejarah yang disambut setiap 15 April. Dalam usaha memberi yang terbaik khususnya buat penduduk di Melaka, MBMB terus meningkatkan kualiti perkhidmatan. Seiring hasrat orang ramai untuk mendapatkan persekitaran yang berkualiti, MBMB akan memastikan cukai yang dibayar penduduk tidak disia-siakan. Ya, kita telah diiktiraf, tetapi biarlah kita iktirafan kita tu benar-benar seperti mana servis yang kita bagi supaya rakyat betul-betul. Kalau kita cakap apakah indicationnya, kita tengok nanti dari segi laporan-laporan aduan. Adakah aduan tu meningkat? Daripada tahun ke tahun, kalau aduan tu meningkat, yang itu mencerminkan bahawasanya ada something yang tidak begitu kena lah. Kalau kita kata bahagia tu, maksudnya kecenderungan laporan-laporan aduan-aduan tu mesti menurun. 2021 mencatat tahun kedua sambutan Melaka Bandaraya Bersejarah diadakan dalam norma baru akibat pandemik COVID-19. Sambutan kali ini diadakan secara sederhana dan banyak memfokus kepada program keagamaan seperti bacaan Yasin dan berbuka puasa bersama anak yatim. Malah MBMB juga akan mengadakan aktiviti ziarah kasih serta melawat kanak-kanak di Wad Hospital Melaka. So tahun ini kita sediakan juga program-program tetapi lebih kepada keagamaan lah. Pasal di samping kita
meraihkan Majlis Bandaraya ini tidak seperti tahun-tahun lazimnya. Dalam suasana PKP ini kita ubah program ni supaya kita mengambil pendekatan betapa kita perlu alert tentang SOP-SOP. Turut ditemui warga kerja MBMB yang rata-ratanya sudah berkhidmat lebih sedekad bersama PBT ini. Harapan mereka untuk kekal memberi perkhidmatan berkualiti tinggi. Ia seiring pencapaian 18 tahun Melaka diiktiraf sebagai bandaraya bersejarah. Bangga juga jadi sebahagian daripada keluarga MMB yang bertumpang lah untuk ni. Bukan senang ni. Bangga lah sebab MMB pun sekarang kalau ikutkan serata dunia tahu kenal. Jadi saya pun salah seorang anggota kat sini, jadi gembira lah untuk ni. Bagi pendapat saya lah, warga negara MMB ni sentiasa di hati. Kerana kami dah bertugas selama 13 tahun ni, bermacam-macam dia punya suasana berlaku di MMB ni. Tapi kami tetap sambut, tetapi dalam keadaan yang bersederhana dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan, itu saja. Sedih, mungkin tak adalah sedih. Cuma kita kena lebih sensitif lah dengan keadaan sekarang, pandemik sekarang. Jadi kita kena ikut saranan KKM dan kerajaan untuk menjaga keselamatan semua orang. Kita sambut majlis sambutan yang kali ke-18 ni dengan cara bersederhana lah. 18 tahun diiktiraf sebagai bandaraya bersejarah ini tahun kedua sambutan dilaksanakan dalam norma baru dan penuh sederhana ekoran daripada penularan wabak COVID-19 yang melanda dunia ketika ini. Namun begitu, Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah atau MBMB terus unggul dan tetap berusaha dalam membantu kerajaan untuk mengawal penularan wabak COVID-19 di Melaka. Nur Farah Huda Sahiran, RTM. Selamat Hari Bandaraya Bersejarah. Baiklah saudara, sebelum kita ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti dulu laporan cuaca semasa bersama Atika Maziah di Malaysia. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia pada petang ini untuk perkembangan cuaca yang terkini. Keadaan angin masih lagi bertiup dari pelbagai hala dengan kelajuan lemah, terutamanya melibatkan negeri-negeri di pantai, negeri-negeri di semenanjung Malaysia, juga melibatkan Sabah dan juga Sarawak. Buat masa ini, tiada sebarang amaran terperingkat untuk melibatkan kawasan perairan-perairan di seluruh Malaysia buat masa ini. Merujuk pada paparan imej Gemar Radar semasa pula, diperhatikan keadaan hujan lebat beserta rebut petir masih lagi sedang berlaku di beberapa tempat, terutamanya melibatkan bahagian pantai barat semenanjung Malaysia, juga sedikit melibatkan negeri Pahang yang masih lagi dijangka boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, keadaan hujan lebat beserta rebut petir turut diperhatikan sedang berlaku melibatkan bahagian tengah negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman, Sandakan dan juga Tawau negeri Sabah yang turut dijangkakan masih lagi boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Selain itu, amaran ribut petir juga telah dikeluarkan oleh Met Malaysia melibatkan kawasan yang telah ditandakan dengan warna biru ini, dengan jangkaan keadaan ribut petir ini juga masih lagi boleh dijangka boleh berlaku sehingga ke malam nanti. Dalam tempoh fasa peralihan monsun ini, keadaan hujan lebat beserta rebut petir dan juga angin kencang boleh berlaku terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam yang boleh menyebabkan banjir kilat dan juga kerosakan struktur yang tidak kukuh. Oleh itu, orang awam terutamanya pengunjung-pengunjung dan juga penjual di Bazar Ramadan diminta untuk lebih berhati-hati. Baik, ini saja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Maziah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
bertemu kembali. Saat pengumuman tarikh permulaan puasa atau sambutan Hari Raya tetap dinanti saban tahun dan kepentingan itu memerlukan pihak berkuasa agama membuat persiapan rapi sebelum pengisytiharan mengenainya diumumkan kepada khalayak. Jadi untuk perincian penuh kita terus saja bersama Norazlina Nordin di Kompleks Islam Putrajaya. Jadi silakan Azlina. Ya Miza, biarpun sudah dapat mengagak takwim Ramadan dan Syawal, pengumuman oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja di kaca televisyen menjadi pelengkap syarat meyakini permulaan ibadah terpenting buat seluruh umat Islam. Wartawan Fazrin Zahardin berkesempatan meninjau di sebalik tabir persiapan sebelum perisytiharan itu dibuat. Setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, raja-raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Selasa 13 hari bulan April 2021. Itu antara bait-bait kalimat paling dinanti-nantikan dan masih segar diingatan sejak saya masih kanak-kanak lagi, dan sehingga ke hari ini itulah gaya susunan skripnya. Tapi selama ini kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan di sebalik tabir secara langsung pengumuman tersebut. Saya berkesempatan menyaksikan sendiri proses kerjasama pelbagai agensi sehingga pengumuman disiarkan secara langsung di TV1. Kebiasaannya bermula pukul 6 petang setiap tahun, pejabat penyimpan mohor besar Majlis Raja-Raja menjadi perhatian petugas-petugas dari Seksyen Falak Bahagian Penyelidikan JAKIM, Radio Televisyen Malaysia RTM dengan kerjasama penyiaran JAKIM serta beberapa agensi lain. Pejabat penyimpan mohor ini menjadi destinasi terakhir dan terpenting bagi menganalisa pelaporan diterima daripada pegawai-pegawai pelapor dari seluruh 29 lokasi cerapan rasmi hilal dibuat. Kredibiliti pegawai pelapor juga penting supaya perincian maklumat disampaikan tepat. Untuk kucing, anak bulan tidak kelihatan, cuaca mendung. Seakan berlumba dengan masa, fakta waktu mencerap serta keadaan cuaca sepanjang tempoh mencerap antara perkara penting yang diambil kira. Semua balai-balai cerap ni sebelum ini hendaklah menyampaikan nama-nama pelapor. Because kita tak mau terima dari sebarang orang. Kita nak orang yang sahih, yang diperkenankan oleh pihak berkuasa agama Islam di negeri-negeri tersebut. Bukan sebarang orang, dan kita mempunyai nombor-nombor telefon mereka. Jadi kalau ada sesiapa yang menggunakan telefon lain, kita pastikan bahawa itu adalah keadaan yang sebenar. Because kadang-kadang adalah pada ketika terakhir, pada last minute ada pertukaran nama orang. Jadi kita tentukan bahawa orang itu adalah orang yang berwibawa, yang ada authority untuk melaporkan. Sebelum tahun 1972, urusan penetapan puasa, Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha sepenuhnya di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Namun, selepas itu, penyelarasan penetapan tersebut diseragamkan meliputi seluruh negara mengambil kira ketetapan dibuat menerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-92. Setelah keputusan cerapan diperoleh, penyimpan mohor besar Raja-Raja akan persembah maklum kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja untuk diperkenankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perisytiharan kepada umum merupakan peringkat terpenting yang akan disiarkan menerusi saluran berita perdana pukul 8 malam hari sama setelah cerapan hilal dibuat. Disempurnakan penyimpan mohor besar Raja-Raja, Tan Sri Said Daniel Said Ahmad menggalas peranannya dengan baik. Itu adalah tugas. Dalam bahasa Inggeris, you cannot do what you like, you must like what you do. Itu pertanggungjawaban kan. Tiap-tiap orang ada tanggungjawab. Dan kerana saya adalah penyimpan mohor besar Raja-Raja, bermakna saya adalah setiausaha kepada Majlis Raja-Raja. Saya menjunjung titah Raja-Raja. Tetapi dalam keadaan melakukan pengisytiharan puasa ataupun raya haji,
raja-raja bukan secara individu tapi secara sekelompok nitahkan supaya perkenaan adalah oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi pada saat akhir untuk menentukan sama ada siaran itu dibuat dan apakah keputusan mengenai awal puasa ke awal Zulhijjah ataupun hari raya puasa itu adalah terpulang kepada titah perkenaan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seperti anda dapat saksikan, waktu getir ini memerlukan kecekapan dan penelitian dalam menyelaras data yang pelbagai. Itulah keseluruhan proses di belakang tabir, pengumuman rasmi tarikh bermulanya Ramadan serta Syawal yang memerlukan kecekapan pegawai-pegawai dari seluruh negara untuk disampaikan dengan sahih kepada anda. Selamat menjalani ibadah puasa. Fazrin Zahardin, laporan JAKIM untuk RTM. Program imunisasi kebangsaan COVID-19 tetap berjalan seperti biasa dalam bulan Ramadan. Bagaimana jika ada kesan sampingan ketika sedang berpuasa? Wartawan JAKIM Syafiqah Saad ada penjelasannya. Tidak sampai seminggu sahaja lagi, fasa kedua bagi pengambilan vaksin COVID-19 akan diperluas kepada warga emas dan juga golongan rentan. Adakah pengambilan vaksin itu akan membatalkan puasa? Menyentuh soal hukum dan fiqh, mari kita lihat apa kata Mufti Wilayah Persekutuan. Kalau kita belajar asas kepada fiqh dalam mazhab kita Syafi'i pun, perkara yang membatalkan puasa itu melalui masuk sesuatu benda melalui rongga yang terbuka. Jadi waksi ini dia tidak melalui rongga yang terbuka. Masuk melalui diinjek sebagaimana kita injek biasalah, kita pergi ke klinik, kita injek demam dan sebagainya, samalah vaksin. Jadi dia tidak membatalkan puasa kalau secara injection begitu sebab dia tidak melalui rongga yang terbuka. Dan yang kedua pun dia bukan pun mengenyangkan pun vaksin ini. Jelas Datuk Dr. Lokman lagi, sekiranya mengalami sebarang kesan sampingan sehingga puasanya terganggu, diharuskan berbuka dan wajib digantikan. Malah Mesyuarat Khas Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam telah memutuskan pengambilan suntikan vaksin COVID-19 ketika Ramadan harus dan tidak membatalkan puasa. Dan selepas suntikan vaksinasi, kita akan monitor dan juga perhatilah sesi pemerhatian selama 30 minit lah. Selama 30 minit kita pastikan tiada side effect yang sangat teruk. Jadi so far daripada apa yang daripada program vaksinasi di PKC MAIP sendirilah, tiada petugas yang dalam masa 30 minit tu mengalami side effect yang sangat teruk. Sampai pengsan ke ataupun yang perkara-perkara yang membatalkan puasa. Bermula 19 April ini, fasa kedua bermula melibatkan warga emas berumur 65 tahun ke atas dan golongan berisiko tinggi yang mengalami penyakit kronik. Menurut Kementerian Kesihatan, sepanjang Ramadan, suntikan vaksin hanya akan dilakukan sehingga waktu petang. Bagi mencapai imuniti kelompok, seluruh rakyat diminta agar memberikan kerjasama dalam pengambilan vaksin. Puasa bukan alasan. Ia mempunyai hikmah yang luas melibatkan fungsi dalaman tubuh kita. Suntikan vaksin ini merupakan ikhtiar dan juga sebahagian tuntutan syarak dari aspek penjagaan nyawa. Jadi, lindung diri, lindung semua. Syafiqah Ahmad Saad, laporan JAKIM untuk RTM. Laporan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Azlina. Penduduk Pegalungan Nabawan boleh menghela nafas lega selepas penantian untuk mendapatkan jalan raya berturap kini berakhir. Jadi itu antara kegembiraan yang akan dikongsikan oleh RTM Kota Kinabalu. Jadi untuk butirannya kita terus saja bersama Jovina Jimlajim di sana. Silakan. Miza, terima kasih. Salam sejahtera.
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP Sabah telah memeriksa 329 premis di negeri ini dalam Ops Pantau 2021 sejak Ramadan bermula 13 April lalu. Ops dijalankan bagi memastikan barangan keperluan ketika bulan puasa mencukupi. Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDN-HEP Sabah Taha Julai ketika dihubungi RTM di Kota Kinabalu berkata pemeriksaan ke atas peruncit dan pemborong di seluruh negeri mendapati barangan keperluan mencukupi seperti gula, tepung gandum, minyak masak dan beras. Selain itu, barangan dijual mempunyai tanda harga yang dipamerkan dengan jelas serta barang kawalan juga mengikut harga ditetapkan. Kesemua premis diperiksa turut mematuhi Peraturan 15 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit PPPB, langkah-langkah di dalam kawasan tempat jangkitan kawalan pergerakan. Mengulas mengenai kenaikan harga ayam di Keningau yang ditularkan di laman sosial Facebook baru-baru ini, Taha menjelaskan pihaknya telah mengeluarkan notis bagi mengumpul maklumat sekiranya terdapat peniaga mengambil keuntungan lebih. Bagaimanapun katanya secara keseluruhan tiada kenaikan harga ayam di Sabah. Penantian lama para penduduk Pagalungan Nabawan untuk menikmati jalan raya berturap bakal berakhir dengan pelaksanaan naik taraf jalan secara berperingkat di daerah kecil itu bermula tahun ini. Fasa pertama melibatkan Jalan Kuala Salong Pagalungan sejauh 38 km dengan kos RM380 juta, manakala fasa kedua membabitkan Jalan Sepulut ke Pekan Pensiangan sejauh 20 km dengan kos RM100 juta. Putiran lanjut bersama wartawan Dulis Simon. Seperti mana yang anda nampak di belakang saya ini, beginilah keadaan jalan raya Pagalungan Sepulut. Yang becak dan licin dan berhabuk. Sekiranya dia dinaik taraf, ia akan memberi manfaat kira-kira lebih 10,000 penduduk di sini. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi yang juga ahli Parlimen Pensiangan Dato' Arthur Joseph Kurup memaklumkan projek tersebut sangat dinantikan bagi memastikan penduduk pendalaman turut menikmati pelbagai pembangunan. Projek ini memang projek yang sudah lama dinantikan oleh penduduk di kawasan Mukim Sepulut, Pagalungan dan juga Pensiangan. Projek ini saya yakin akan mengubah hidup penduduk di sini, akan meningkatkan lagi kegiatan ekonomi, meningkatkan lagi kualiti kesihatan dan juga pendidikan. Datuk Arthur yang ditemui ketika penyerahan BPN dan BPR di Pagalungan Nabawan baru-baru ini memberitahu apabila naik taraf jalan berkenaan siap sepenuhnya, masa perjalanan dari Sepulut ke Pekan Pagalungan dapat dipendekkan daripada 3 jam kepada sejam. Disebabkan kesukaran kemudahan jalan raya yang baik, pelbagai agensi kerajaan memberikan perkhidmatan kepada penduduk setempat di sini seperti pada hari ini penyerahan bantuan prihatin nasional, penyerahan bantuan prihatin rakyat, pendaftaran vaksin COVID-19 dan IKASI dan sebagainya. Dan syukur Alhamdulillah sekiranya ada ihsan daripada kerajaan pusat melulus peruntukan khas rangkaian jalan raya ke daerah kecil Pagalungan. Kami amat bersyukur dan berterima kasih. Memang jalan Salong Sepulut ini memang truk lah. Jadi kami berharap kepada kerajaan agar mempercepatkan dia punya peruntukan supaya kami senanglah berurusan seperti pengagihan ini, BRIM ini, prihatin ini memang amat sukarlah bagi kami untuk keluar. Buat masa ini, daerah kecil Pagalungan dan Pekan Pensiangan juga boleh diakses melalui pengangkutan bot dan merupakan antara laluan ke negara Indonesia. Justru projek naik taraf jalan berkenaan berupaya menggalakkan lagi sektor pertanian dan sosioekonomi penduduk Mukim Sepulut, Pagalungan dan Pensiangan. Ia juga seiring pembangunan dilaksanakan Kerajaan Indonesia mewujudkan sebuah bandar baru sebagai ibu negara di Kalimantan Timur. Dulis Simon, Berita RTM. Berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Flat Simsim dan Kampung Sungai Obar, Batu Tujuh, Sandakan bermula semalam sehingga 27 April. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB daerah Sandakan giat mengagihkan bantuan bakul makanan kepada ketua isi rumah KIR di 2 lokaliti berkenaan.
Menurut Timbalan Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS Faridah Giau, sebanyak 322 bakul makanan diagihkan kepada KIR di Flat Simsim dan Kampung Sungai Obar melibatkan pelbagai agensi di bawah PKOB. Kita mula mengagihkan bantuan bakul makanan untuk ketua isi rumah yang terkesan daripada pengisytiharan PKPD lah. So sekarang ni kita mengagihkan kepada 144 ketua isi rumah yang terdapat di flat MRH Berhala Darat atau dikenali juga sebagai flat Simsim. Untuk Kampung Sungai Obar lebih kurang 178 ketua isi rumah lah. Dalam pada itu, Faridah mengingatkan masyarakat agar terus mematuhi SOP ketat dan berwaspada bagi mengelak peningkatan jangkitan pandemik dalam kalangan komuniti. 3 lokaliti lain di Sandakan turut diletakkan di bawah PKPD ialah Taman Permata, Taman Sri Labuk dan Institut Latihan Perindustrian ILP Sandakan. Anak syarikat kerajaan negeri di bawah Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah Sedco Perkasa Realty Sendirian Berhad merancang membangunkan 60 unit kedai di beberapa lokasi strategik seluruh negeri. Ia antara usaha memperkasa penglibatan Bumiputera khususnya dalam bidang perniagaan dan keusahawanan. Pengerusinya Ruslan Muharram berkata pembangunan kedai tersebut dilaksana dalam rancangan Malaysia ke-12 bermula tahun ini hingga 2025. Dalam sasaran kita dalam 5 tahun ini 60 unit dan itu pun bergantung kepada dana Perkasa Realty itu, dan saya cuba akan sedaya upaya membangunkan lagi kedai ini lebih banyaklah karena saya tengok peluang ataupun potensi ini sangat baik untuk diterokai. Ruslan ditemui RTM ketika lawatan dan tinjauan pembinaan bangunan komersial di Tongod. Terdahulu beliau juga meninjau pembinaan bangunan komersial di Kampung Matupang, Ranau dan Pekan Telupit. Ia bagi melihat perkembangan pembangunan lot-lot kedai syarikat berkenaan yang dikhususkan untuk Bumiputera untuk meningkatkan ekonomi penduduk setempat termasuk luar bandar. Ruslan turut menyampaikan bantuan kepada 40 anak yatim dan asnaf di Beluran bersama Wakil Rakyat Telupit, Johnny Bon Jack Hurum. Baik, berita itu tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah petang ini. Daftar program imunisasi COVID-19. Lindungi diri, lindungi semua. Dengan itu kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Jovina. Polis lakukan siasatan cubaan menipu berhubung laporan wanita tawar khidmat mengisi borang Enter Sarawak untuk rentas negeri. Jadi untuk laporan penuh dan perkembangan lain, kita terus saja bersama Bu Mawin di Kuching. Silakan. Baik, terima kasih Miza. Salam sejahtera dan salam hormat. Saudara, kita mulakan dengan perkembangan COVID-19 di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas, hari ini mengumumkan bahawa Sarawak akan terus melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dari 13 April hingga 24 April di seluruh Sarawak. Kuching, Sibu, Bintulu, Miri dan Meradong kekal di bawah PKPB. Beliau turut memaklumkan bahawa Sarawak hari ini mencatatkan sebanyak 512 kes baru positif. Baik, kita ke berita seterusnya. Sejumlah 15.77 juta ringgit telah disalurkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada 4,105 individu yang hilang pekerjaan di Sarawak bermula 2020 sehingga April tahun ini. Ketua Eksekutif Perkeso Datuk Seri Dr. Mohamed Azman Datuk Aziz Mohamed memberitahu Perkeso sentiasa komited menyediakan perkhidmatan keselamatan sosial untuk rakyat dalam pekerjaan mereka. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media selepas membuat kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Petra Jaya hari ini. Antara perkara yang dibincangkan dalam pertemuan tersebut adalah penganjuran Karnival Penjana Kerjaya Perkeso di Sarawak yang dijadualkan akan berlangsung pada 19 Jun 2021 dan dijangka dirasmikan oleh Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Sementara itu, beliau memaklumkan sebanyak 1.296 bilion ringgit telah disalurkan kepada rakyat Sarawak dalam bentuk gaji, insentif pengambilan pekerja dan padanan caruman
pinjaman untuk skim keselamatan sosial pekerjaan sendiri melalui pakej-pakej rangsangan ekonomi yang diumumkan Kerajaan Persekutuan berikutan pandemik COVID-19. Polis Sarawak mengesahkan menerima satu laporan berhubung hantaran melalui laman Facebook oleh seorang wanita yang menawarkan perkhidmatan mengisi borang Enter Sarawak untuk individu yang ingin masuk ke negeri ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Dato' Aidi Ismail berkata laporan mengenai kes terbabit diterima pada Isnin lepas. Dalam satu kenyataan, beliau mendedahkan suspek dilaporkan mendakwa dirinya bekerja dengan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dan boleh meluluskan permohonan dengan bayaran sebanyak RM130 untuk seorang pemohon. Dato' Aidi menjelaskan, semakan dengan pihak JPBN bagaimanapun mendapati mereka tidak pernah melantik atau memberi kebenaran kepada mana-mana individu luar untuk bertindak bagi pihak jawatan kuasa itu dalam sebarang urusan. Beliau memberitahu polis sedang menjalankan siasatan kes berkenaan mengikut Seksyen 420/511 Kanun Keseksaan iaitu cubaan menipu. Sehubungan itu, Dato' Aidi mengingatkan orang ramai untuk membuat permohonan Enter Sarawak melalui saluran yang betul dan jika ada sebarang kemusykilan boleh menghubungi bilik operasi JPBN Sarawak di talian 082 443 991 untuk mendapatkan sebarang maklumat berkaitan tata cara kemasukan ke Sarawak. Projek naik taraf jalan masuk ke tanah perkuburan Kampung Penggalan Lutong Miri telah siap. Ia bagi menggantikan sebahagian jambatan kayu belian berusia 51 tahun sekaligus menjamin keselamatan dan keselesaan penduduk di kawasan berkenaan. Menteri Pengangkutan Datuk Lee Kim Shin berkata projek yang menelan kos RM100,000 itu telah dilaksanakan bermula 11 Januari lepas dan siap pada 10 Mac dengan penglibatan agensi pelaksanaan oleh Majlis Bandaraya Miri. Projek khas untuk ini. Ya. Dulu sini memang itu kayu semua dan jambatan dulu itu kayu tu memang sudah belian iaitu banyak pun sudah buruk lah. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin berkata demikian kepada pemberita selepas melawat tapak pembinaan projek tersebut. Dalam perkara itu, beliau memohon agar Jabatan Saliran dan Pengairan Miri melakukan kerja-kerja pembersihan anak sungai berhampiran Kampung Pengkalan Lutong untuk memperindah kawasan tersebut. Baik, dalam pada itu, projek naik taraf tempat letak kereta rumah gaung di Skuau yang menelan kos RM210,000 telah siap sepenuhnya. Menurut Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang, projek tersebut adalah di bawah peruntukan transformasi luar bandar RTP Dun Tamin tahun 2020. Sekarang kita telah membuat tempat letak kereta sepanjang 80 meter dengan lebar 6 meter. Dengan skop kerja, ada paling dan bergantung. Beliau menyatakan demikian semasa ditemui media dalam siri lawatan pemantauan projek RTP Dun Tamin di Sekuau. Bagi penduduk di situ pula, projek tersebut melegakan mereka kerana kawasan rumah panjang yang didirikan di kawasan yang berbukit. Asal kami serumah cukup gagal. Lama-lama dah ngantai projek kebakar tahu dah taibak kami. Cukup gagal madak projek tahu kami bisa parking semua. Projek itu berjaya disiapkan sebulan lebih awal daripada jadual asal di bawah pemantauan Jabatan Kerja Raya Sibu sebagai agensi pelaksana. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Bintulu giat mempersiap pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah PKRC ke-7 menggunakan Dewan Pusat Latihan Teknologi Tinggi ETEK Bintulu. Pengerusi JPB Bintulu, Jack Aman Luat, yang juga residen bahagian Bintulu menegaskan tinjauan pihak JPBB Bintulu bersama Ahli Parlimen Bintulu, Datuk Seri Tiong King Sing, memutuskan Dewan itu sesuai dan akan dibaik pulih segera oleh pihak Jabatan Kerja Raya JKR Bintulu. Dewan ini akan digunakan dengan secepat mungkin untuk menampung keperluan dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak ETEK yang telah pun bersetuju.
PKRC Dewan EdTech itu akan ditempatkan 200 katil pesakit dengan pemantauan penuh agensi yang terlibat. PKRC Bintulu yang sedia ada iaitu di Dewan Suarah Bintulu, Stadium Muhibah Bintulu, Taman Negara Simalajau, Dewan Taman Sri Pelabuhan, Kidurong In dan Wasan In. Setakat semalam, seramai 762 pesakit COVID-19 ditempatkan di 6 PKRC Bintulu. Baik saudara, sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Terima kasih, Bu Mawin. Menjelang Sukan Olimpik 2020 Tokyo, Chef di Misi Negara Datuk Lee Chong Wei menyeru semua atlet yang akan beraksi di tamasya itu pada Julai nanti membuat persiapan rapi bagi memastikan aspek fizikal dan mental mereka dalam keadaan terbaik. Ini kerana menurut Chong Wei, Jawatankuasa Penganjuran Sukan Olimpik Tokyo 2020 mungkin akan mengenakan peraturan yang ketat kepada atlet dan juga petugas sepanjang tamasya itu berlangsung. Jelas bekas jago badminton negara itu lagi, Sukan Olimpik edisi ke-32 ini mungkin bakal menyaksikan tuan rumah Tokyo mengambil langkah berjaga-jaga dengan mengawal pergerakan atlet dan pegawai sepanjang tamasya berlangsung. Pergerakan para peserta juga akan dipantau dengan mereka hanya dibenar keluar dari hotel penginapan apabila pergi ke venue pertandingan sahaja. At least bukan kita mau pergi jalan ke macam mana, at least kita ada spend some time keluar jalan-jalan kan. At least relax, kita main-main. Ini untuk macam stadium kat itu hotel saja. Ini memang experience saya tak pernah dapat. And selalu saya pergi tournament mungkin after the match and kita match, mandi, kita keluar jalan, makan, balik rehat. At least you ada rasakan kat luar jalan sekejap relax lah. And ini tak ada. Ini balik hotel terus tak boleh keluar. Duduk kat bilik and macam quarantine macam. Chong Wei yang pernah membuat penampilan 4 kali di tamasya Olimpik turut mengakui suasana pada edisi di Tokyo nanti pastinya berbeza kerana ia bakal berlangsung tanpa kehadiran penonton. Masih lagi mengenai Sukan Olimpik Tokyo, Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia BAM Datuk Kenny Goh mungkin terpaksa meminta bantuan Persekutuan Badminton Dunia BWF bagi membolehkan skuad badminton negara tiba lebih awal di Tokyo Julai depan. Ini kerana tempoh 5 hari yang ditetapkan Jawatankuasa Penganjuran Sukan Olimpik Tokyo 2020 sebenarnya tidak mencukupi. Kenny menjelaskan tempoh yang diberi itu adalah terlalu singkat kerana para pemain badminton negara juga memerlukan sedikit ruang untuk menjalani latihan di sana sebelum tamasya bermula. Kalau boleh, kita nak ke Jepun lebih awal. Tapi buat masa ni kita difahamkan di Jepun dia hanya beri 5 hari lebih awal saja. So, tengoklah kita masih berbincang, masih meminta bantuan daripada BWF kerana BWF mungkin boleh membantu kita lah. Tambah Kenny, BAM juga sudah menyediakan model latihan khusus kepada pemain negara yang akan ke tamasya Olimpik Julai depan. Manakala latihan pusat pula tetap akan diadakan di Akademi Badminton Negara. Baiklah saudara, laporan itu menutup berita wilayah hari ini. Jadikan amalan mengimbas kod MySejahtera di setiap premis yang anda kunjungi sebagai kebiasaan baru. Juga patuh kepada semua SOP bagi mencegah COVID-19. Jadi selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum dan salam hormat.